Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Aku nak cakap thank you so much for your support. Okay, aku takkan berada di tahap sekarang ni tanpa korang punya sokongan yang teramatlah hebat. Aku akan sentiasa mendoakan korang dimurahkan rezeki dan juga sihat-sihat selalu guys. Okay, topik hari ni aku nak menceritakan dekat korang mengenai seorang nenek. Ini bukan calang-calang punya nenek guys, tapi ini lain macam punya mental punya nenek. Okay, seperti kita tahu dalam hidup kita ni, nenek adalah seorang yang teramat baik dan juga penyayang. Okay, especially bila terhadap cucu dan juga cicit kan. Nenek kita mesti akan buat apa sahaja tau. So, kisah ini adalah mengenai seorang nenek yang dikenali sebagai Tamara Samsonova. Of course, dia memang dikenali sebagai seorang yang teramat baik. Tetapi kan guys, pada tahun 2015, negara Rusia telah dikejutkan dengan satu berita yang mengerikan, di mana Tamara Samsonova ni, dia telah ditangkap dan juga telah dikenal pasti sebagai pembunuh bersiri yang telah melakukan dua jenis pembunuhan cannibal guys. Korang sure tahu kan cannibal tu apa kan? Okay, so because of that, Tamara ni dia telah mendapat satu perhatian yang amat besar oleh pihak media Rusia, dan pihak media juga telah memberikan dia gelaran yang dikenali sebagai The Granny Reaper dan juga The Baby Yaga. Bagi aku cerita ni memang mental lah. Okay, so kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut lagi, let's get into the video. Let's go. Tamara Samsonova dilahirkan pada 25 April 1947 di Bandar Uzhur di Rusia. Selepas menamatkan pengajian di Universiti Linguistik Moskow, Rusia, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki yang dikenali sebagai Alexei Samsonov. And then selepas dia berkahwin tu pada tahun 2000, Tamara ni dia telah melakukan satu laporan kepada pihak polis bahawa dia berkata yang suami dia telah hilang. And then selepas polis membuat segala siasatan untuk investigate ke mana husband dia pergi ni, mereka tak jumpa guys. Mereka just tak tahu di manakah lokasi Alexei Samsonov ni. Siasatan semua yang dilakukan oleh pihak polis tu bukan sekali tau. Okay, mereka telah membuat beberapa operasi pencarian tetapi tidak menjumpai satu hasil pun. So this is where aku rasa menjadi satu misteri, sebab suddenly hilang. Dan tidak lama selepas kehilangan Alexei, Tamara ni dia telah menyewakan satu bilik di apartmen dia kepada seorang lelaki yang berumur 44 tahun. Dan nak dijadikan cerita, pada satu hari pada 6 September tahun 2003, lelaki tersebut telah bertengkar dengan Tamara. Yalah, bila dah berkelahi tu, aku rasa dua-dua ekor ni memang panas baran. So mereka bertengkar, terus menjadi satu kes pembunuhan guys. Okay, dan pembunuhan itu telah mengakibatkan lelaki yang berumur 44 tahun itu dibunuh. Cuma apa yang dapat dipastikan selepas pembunuhan lelaki tersebut, Tamara telah mengerat badan lelaki tersebut kepada kepingan-kepingan kecil dan dia telah membuang mayat dia ke merata tempat guys. Gila weh. Dahsyat. Aku tak boleh brain untuk seorang nenek buat macam ni tau. Okay, so there must be something inside her head lah. I don't know. So selepas beberapa tahun, pada bulan Mac tahun 2015, apartmen tempat tinggal Tamara ni sedang menjalani proses pengubahsuaian. So disebabkan itu, dia terpaksa tinggal untuk buat sementara di rumah seorang wanita yang berumur 79 tahun, dan wanita itu tersebut dikenali sebagai Valentina. Selepas tu kan guys, sampai satu masa Valentina telah memberitahu Tamara bahawa dia terpaksa keluar daripada rumah tersebut. Why is because berdasarkan perjanjian mereka sebelum itu. Tetapi Tamara dia enggan berbuat demikian. So because of that, mereka telah bertengkar. Okay, bertengkar
And Tamara ni memang marah, member marah. So apa yang telah dibuat oleh Tamara adalah dia telah meletakkan racun ke dalam makanan Valentina. Dan and of course selepas Valentina memakan makanan tersebut, dia diracun dan dia telah pun pengsan sampai tak sedar diri guys. And ni another thing yang bagi aku sick gila. Tamara ni, kepala dan juga badannya telah dikerat oleh Tamara dengan menggunakan gergaji guys. Aku tak tahu lah, maybe dia kena racun tu tak sedar diri terus mati ke apa. Tapi if masa dia tak sedar diri tu, and then apabila Tamara mengerat badannya dan tiba dia sedar, aku tak boleh imagine guys. Okay, betapa seksanya, okay, and betapa seksa dan juga kejamnya perbuatan Tamara itu. So selepas Tamara memotong bahagian badan Valentina, dia telah memasukkan bahagian badannya ke dalam plastik hitam ataupun ke dalam plastik sampah untuk pembuangan. And ada satu benda yang bagi aku teramat menggerikan adalah selepas dia dah potong badan Valentina tu, Tamara telah mengambil paru-paru Valentina and dia masak guys. Dia masak paru-paru Valentina. Aku tak tahu macam mana rupa Tamara ni bila dia makan paru-paru Valentina tu, and entah lauk apa dia buat dengan paru-paru Valentina tu is something yang aku tak boleh imagine guys. So selepas kejadian pembunuhan Valentina, of course Tamara ni dia ditangkap oleh pihak polis susulan daripada aduan yang dilakukan oleh penduduk di apartmen tersebut. Okay, why diorang buat aduan is mereka telah menemui beg-beg plastik sampah yang ditemui dengan badan Valentina. Definitely lah semua cuak, and of course akan buat laporan polis, betul tak? Dan penangkapan Tamara itu telah dipastikanlah melalui pengecaman wajahnya ataupun rupa dia melalui CCTV bangunan apartmen tersebut. Okay, so dalam rakaman CCTV tersebut kan, dia ada tunjuk yang Tamara ni dia berulang kali keluar masuk keluar daripada apartmen tu, bawa beg plastik sampah penuh dengan bahagian badan mayat ataupun mangsa dia. So selepas semua siasatan telah dilakukan kan, polis dah kenal pasti yang Tamara telah melakukan segala pembunuhan tersebut. Mereka telah menggeledah rumah Tamara, and apa yang menggerikan yang ditemui oleh pihak polis adalah mereka terjumpa sebuah diary yang mengandungi butir-butir ataupun details yang terperinci mengenai segala pembunuhan kannibalnya sepanjang tempoh 20 tahun guys. For 20 years dia telah menjalankan kegiatan pembunuhan kanibal. Entah berapa banyak paru-paru Tamara ni dah makan. So menurut keterangan daripada beberapa orang jiran, mereka berkata yang Tamara ni dia pernah ditahan untuk beberapa bulan dalam hospital sakit jiwa. Okay, so why dia masuk hospital sakit jiwa adalah dia adalah seorang yang menghidap penyakit skizofrenia. Selepas segala penyiasatan tentang penyakitnya itu, Tamara juga telah mengaku bahawa dia telah melakukan 13 pembunuhan sepanjang hidupnya guys. Lama weh. And aku tak boleh imagine macam untuk seorang nenek yang berumur macam tu tergamak untuk buat benda-benda yang macam ni. Jadi pihak polis bagaimanapun, mereka percaya bahawa pembunuhan yang telah dilakukan oleh Tamara adalah lebih lagi daripada jumlah yang dikatakan oleh Tamara tersebut. Okay? Dan mereka percaya bahawa sekurang-kurangnya seramai 21 orang yang telah menjadi mangsa Tamara guys. Ini termasuklah suaminya dan juga ibu mentua dia, di mana sampai sekarang diorang punya jasad tidak ditemui guys. Okay, and ada satu lagi mental fact. Ni bukan fun fact tau, okay, tapi mental fact yang harus diketahui. Tamara ni dia dikatakan dia amat menggemari bahagian paru-paru manusia guys. Favorite part dia weh. Contohlah macam kita ni kalau nak order ayam KFC kan, kita minta thigh, kejap thigh lah, drumstick lah. Dia tak relax ke, aku nak paru-paru. Bunuh, buat keluar paru-paru, masak guys.
So, menurut ujian psikiatri terhadap Tamara menunjukkan yang dia ni adalah seorang yang amat berbahaya kepada orang awam dan juga dirinya sendiri, guys. Dengan keadaan mental dia macam tu, dengan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh dia sepanjang tempoh hayat dia, memang merisaukan. Tamara kini diletakkan di bawah pemantauan pakar psikiatri hingga menunggu siasatannya selesai, guys. So bagi aku ini adalah satu kisah yang amat bagi aku lah ringkas, tapi dia punya detail tu dalam cara pembunuhan oleh Tamara Samsonova ni, it is something yang aku tak boleh imagine seorang manusia untuk buat begitu, guys. Okay, sebab bagi aku terlampau teruk lah. And cannibal tu satu, jumlah mangsa dia tu memang tak masuk akal, macam tak boleh brain tau untuk seorang nenek berkelakuan macam ni. Bagi aku mental lah, ni memang mental lah. Okay, so apa pendapat korang tentang The Granny Reaper ni ataupun The Baby Yaga, Tamara Samsonova? Aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ni. Okay, and aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah cakap, tersalah info dan juga tersinggung perasaan sesiapa. Aku nak cakap sorry, I'm sorry, tetapi aku akan buat aku punya the best for the next video for you guys. Aku nak cakap thank you sebab tengok video aku dari awal sampai habis. I really appreciate your support. Jangan lupa untuk subscribe pada channel aku, leave a like, leave a comment. Kalau korang suka dengan kisah aku kali ni, boleh share kepada kawan-kawan korang. Thank you so much, guys. As always, never stop creating. Always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap. Yang penting korang happy. Stay safe, take care, stay healthy. Bye bye.